Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, kita sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah. Namanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi dapat dah bersama kita pada malam ni. Ya. Untuk kita sambung, kita dah masuk bab yang ke-11. Iaitu bab salah satu daripada sifat buruk lah yang ada pada kita. Sifat mazmumah, iaitu dengki ataupun dipanggil hasad. Ya, dengki, hasad, dengki kita kata. Ya. Salah satu benda yang kena jaga, yang kena kawal, ya, dalam kita nak menjadi seorang hamba yang baik, ya, yang tawaduk, yang apa, yang bertakwa, ya, kena kikis sifat-sifat buruk. Semua orang ada sifat buruk. Sifat buruk ni semua orang ada. Ya, kita baik macam mana pun sifat tu ada. Cuma darjah ketinggiannya ni berbeza antara kita. Semua kita ni ada dengki. Ya. Tapi darjah ketinggiannya, dengki sikit je. Ya. Ataupun dengki sepintas lalu. Dengki tapi dia berlalu aja. Ya. Ataupun tinggi, sederhana. Ada. Tapi 2-3 hari hilang dengkinya. Ya, ada. Dan ada juga yang dengkinya yang apa? Yang terbawa-bawa sehingga sampai kepada dendam dan juga sampai nak tengok kerosakan pada orang lain. Dengki. Ya, sampai kalau orang tu, ya, jatuh ataupun tersungkur lah kita kata, ya, seronok rasa. Ini dengki yang sangat bahaya. Ya, hasad yang sangat bahaya. Sampai Allah suruh kita minta perlindungan dengan Allah daripada orang yang dengki. Kita baca dulu. Wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada Allah, dengan Allah, daripada orang yang dengki apabila dia buat dengki dia. Tu hasad. Ya, bahaya. Jadi kita tengok. Kita dah bermula hari ni, mungkin beberapa minggu, beberapa kali perjumpaan kita akan baca tentang dengki ni. Ya. Seseorang tidak ada yang lebih mententeramkan ataupun melegakan ataupun lebih menyenangkan, ya, dalam hidup dia, melainkan dengan hati yang bersih dari perasaan dengki. Kita ni kalau ada dengki, kita dengki kat orang, bukan sekadar dengki tu dia rosak orang. Dengki ni dia makan jiwa. Bila ada perasaan dengki, kita hilang ketenangan. Ketenangan tak ada. Ya, kita dalam hidup ni nak tenang, disebut sakinah.
Sakinah ni ialah satu anugerah Allah kepada kita. Kalau ada kita dapat tu, hidup kita akan rasa tenang, damai dan bahagia. Ya. Tapi kalau ada sifat dengki, sakinah tak ada. Dia tak boleh ada dua sifat yang baik dan buruk tu serentak. Ya, bila ada dengki, dengki akan dominan dalam diri kita, maka tenang tu akan hilang. Ya, tu dia. Kenapa kita hidup gelisah? Kenapa kita rasa macam tak senang je? Tak, kita rasa stres lah. Ya, ada orang rasa stres je. Hidup dia stres. Masa kerja stres. Ingat pencen tak stres, rupa pencen lagi stres. Tak habis-habis stres. Kenapa? Cek balik. Tengok balik diri kita ni. Kita ni macam mana jiwa kita ni? Adakah jiwa kita ni tidak boleh melihat orang lebih pada kita? Adakah kita ni menyimpan perasaan kalau nampak satu yang kita tak ada, orang ada? Ya? Macam mana? Kalau ada lah macam tu, buang. Barulah kita tak ada stres. Barulah Allah beri sakinah kepada kita, insya-Allah. Ya. Orang yang hidup dengan hati yang bersih suka melihat orang lain memperoleh nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada hamba-Nya, sebagaimana doa yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW. Sebut, kalau nak tahu kita ni hati kita bersih ke tak, tengok. Bila kita tengok orang lain dapat nikmat, orang lain dapat kelebihan, kita tumpang gembira. Ya, kita rasa sama gembira. Tapi kalau kita rasa kan, dia je, tak adalah. Ya. Tapi kalau kita tengok orang dapat satu kebahagiaan, nikmat, ya, kita pun rasa lapang dan seronok tengok. Ya. Best. Haji Razi baru ni dia post satu gambar dalam grup saya. Gambar Pak Usop dengan isteri ni. Pasangan bahagia, dia kata. Kita pun alhamdulillah. Ya, Pak Usop uzur-uzur pun ke mana-mana dengan rumah. Sebab apa? Kita nampak begitu. Ya. Sampai kita ni, usia kita ni dah hujung ni, ya, kita rasa bahagia tu. Ya, itu dia. Sebab apa? Sebab Nabi pun selalu berdoa. Nabi kata, Allahumma asbahabi min ni'mati au bi ahadi min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wasyukr. Ya. Ya Allah, ya, jadikan nikmat yang ada padaku ataupun ada pada seseorang hamba-Mu dari kurnia-Mu itu, ya, sendiri. Nabi doa tu maknanya beri nikmat pada diri Nabi dan pada orang lain. Ya. Yang tiada sekutu bagimu, hanya kepadamu lah aku panjatkan puji dan syukur. Tu dia. Ya. Doa maknanya Nabi ajar doa, kita nakkan sesuatu nikmat, bukan kita je. Doa sekali pada hamba yang lain. Ya. Kita dalam harta ada, nak bagi ke orang kedekut. Bukan kata tuan-tuan lah, tak, ni contoh je. Ya. Kita ada harta, nak bagi sedekah, bapak kedekut. Bukan main kedekut. Harta yang ada nak bagi orang kedekut, doa pun kedekut. Macam mana nak doa untuk orang lain pun kedekut. Ya? Baca doa untuk diri dia je. Jadi imam, doa untuk diri dia. Ya? Allahumma, Allah kita baca, Allahumma firli zunubi. Makmum 10 orang belakang, amin. Tak tahu doa tu untuk imam je. Imam tak doa untuk orang belakang, untuk diri dia. Orang belakang tak faham, amin 10 orang. Kedekut. Tak adalah, bukan contoh, ya, contoh. Maknanya kita ni dalam kelabak kedekut ni segala benda kedekut. Ya. Tapi tuan-tuan tak, tuan-tuan pemurah. Kalau tidak, tak adalah masjid ni begitu indah. Ya. Nak buat wiring 30,000 selamba aja keluar. Ya, sekejap je dapat. Pemurahnya tuan-tuan ni. Kalau harta pemurah, doa lagilah pemurahnya. Ya. Iya ke? Ya. Baik. Orang seperti ni, apabila dia melihat orang lain dapat musibah, dia juga rasa sedih. Ya, kita tengok. Kalau orang hatinya baik, kita kata tadi, orang hati baik, yang pertama, kalau orang dapat nikmat, dia pun tumpang gembira walaupun dia tak dapat.
Ya, orang lain dapat, dia tak dapat, dia tumpang gembira. Kemudian kalau orang tu ditimpa musibah, dia pun rasa sedih. Sedih sungguh rasanya. Ya. Dan berusaha untuk menghiburkannya, serta berdoa semoga Allah menghapuskan penderitaannya, serta mengampun dosa kesalahannya. Ya. Tu. Maknanya kalau orang ditimpa musibah, kita tak kena. Kita terasa apa penderitaan dia. Bukan kita pejamkan mata. Saya kan sekarang ni kat sekolah, kita nak cuba ajar masyarakat, parent, ibu bapa, kita masyarakat kita ibu bapa. Ya. Sekarang ni kita gunakan kuasa ataupun power sosial, media sosial ni. Kan media sosial ni kan sekarang ni apa-apa semua mudah dapat. Kita minta bila kita dengar je ada anak murid ditimpa musibah, kita pun masuk dalam grup sekolah, beritahu pada semua bapa, besok kita nak buat kutipan sumbangan. Ya? Kita cuba buat macam tu. Kebetulan hari Ahad baru ni banjir. Sikitlah kat kawasan ni pun banjir kan. Adalah parent sini, mungkin ada tuan-tuan kot. Ya? Ada satu rumah ni, ada anak dia 3 orang. Masuk air dalam rumah, air lumpur, habis barang dia. Dia beritahu cikgu. Lepas tu cikgu pun masuk beritahu pada kita semua. Okey, kita lancarkan tabung, bagi tahu bapa tengok macam mana. Tadi semalam kita masuk bagi tahu pada penjaga, ya. Kata kita simpati kepada anak murid kita yang ditimpa musibah banjir, menyebabkan mereka terhalang ke sekolah, tak boleh sekolah beberapa hari ni. Sebab satu, pakaiannya rosak, banjir kalau lumpur habis dah. Kan? Kalau baju kena lumpur, tak payah basuh lah, buang lah. Tak boleh pakai dah. Sebab dia melekat tu, tak boleh nak hilang. Jadi anak dia kata, minta maaf, cikgu sementara ni tak sekolah sekejap beberapa hari. Ya? Okey, tak apa, uruskan. Kita lancar semalam, tadi kutip dapat 1,000 lebih. Senangnya 1,000 lebih. Tak adalah nak tampung semua, tapi nak tunjuk macam mana masyarakat ni, kita lah yang kena latih untuk bagi orang dia jadi apa, hati ni lembut. Kita lancar. Ya, kita kutip bukan sebelum rehat, lepas rehat. Sebelum rehat kan budak-budak kecil ni tak faham apa duit belanja tadi baginya. Kita bagi dah siap rehat, dah naik rehat, budak dah makan apa semua. Baru kutip. Rupanya mak ayah bekal tambahan lagi ni. Ya, mak ayah ni bagi duit tambahan untuk sebab cikgu sebut semalam nak kutip derma sumbangan. 1,000 lebih. Tu maknanya, ya, kalau kita ni nak rasa hati kita ni, nak latih diri kita ni jadi hati yang baik, macam itulah. Maknanya kalau ada orang ditimpa musibah, kita simpati dan cuba bantu. Ikhtiar bantu. Bantu kalau mampu dengan harta. Dengan belanja apa semua. Kalau kita pun tak berapa ada, bantu dengan apa? Dengan kata-kata yang baik, sabarkan dia. Pun dah bantu. Ada orang bila timpa musibah, dia tak nak barang-barang. Dia tak nak bantuan material sebab dia ada. Yang dia nak apa? Kata-kata semangat. Kata-kata sokongan daripada kita. Itu dah mententeramkan jiwa. Ya? Jangan pula bila orang ditimpa musibah kita pergi kecam pula. Itulah degil benar. Orang tu musibah, sedih, kita kecam pula. Itu tak jadi. Kalau itu berlaku, maknanya kita tidak melatih hati kita ni jadi hati yang baik. Orang Muslim yang bersikap seperti itu akan sentiasa berseri pada wajahnya dan reda terhadap ketentuan Allah. Ya, insya-Allah. Kalau orang yang hatinya baik, hati cantik, hati bersih, dia akan terpancar pada wajah. Wajah tu kan nampak orang pandang sedap mata memandang. Muka tak adalah cantik mana. Ya. Nampak gaya serius tetapi sedap memandang sebab hatinya bersih. Ya. Satu hadis Nabi sebut, ya, iman takkan lurus tanpa hati yang lurus. Ya. Iman takkan lurus tanpa hati yang lurus. Hati yang lurus, hati tidak akan lurus tanpa lisan yang lurus. Apa maknanya?
Maknanya iman kita, Nabi sebut yang pertama, iman takkan kita ni iman kita tu betul. Iman kita ni takkan cantik tanpa hati kita cantik. Hati yang cantik bagaimana? Ditunjukkan dengan kata-kata yang baik. Ada orang kata saya ni mulut memang macam ni, celupa sikit, tapi hati saya baik. Dia cakap perasan sendiri. Sebab Nabi tak sebut macam tu. Nabi sebut nak tahu hati baik, mulut baik. Kalau mulutnya tak baik, asyik kutuk orang je, hati tak baik dah. Ya? Itu dia. Jadi begitulah juga. Ya, hati ni, bila hati ni cantik, hati ni bersih, terpancar di wajah. Ya? Dan insya-Allah Allah akan redha terhadap kita. Maka dia akan menjalani kehidupan dengan bahagia dan jiwanya juga akan merasa tenang. Ya, itu dia. Kita ni duit banyak tak tenang pun tak jadi. Ya, kita ni keluarga kita besar ramai, anak cucu ramai, tapi tak tenang tak jadi. Sebab ketenangan itu adalah anugerah Allah. Tenang ni bukan boleh jaga. Ada orang kata saya kalau duit ni cukup ni nak beli apa saja seronok tu hidup rasa bahagia. Betul ke dapat bahagia? Ya. Bahagia tu masa mula-mula. Umpamalah kita beli kereta baru. Kan? Kita beli kereta baru tu, berapa tahun je kita rasa seronok bawa kereta tu. Beli X70. Ya, sekarang. Wah, beli X70. Seronok pakai 2-3 bulan je. Lepas tu dah tepuk dahi. Nak membayar bulan-bulan. Kan? Tak ada. Sebab dia bukan di situ ketenangan. Ketenangan, keseronokan, kebahagiaan ni bukan kepada apa yang kita miliki. Tapi dia adalah apa yang Allah beri pada kita. Sebab tu kita sebut tadi sakinah. Ya, sakinah itu adalah rasa tenang. Dia adalah anugerah yang Allah beri. Kita rasa kita buat ibadah. Kalau kita buat ibadah, kita solat, datang ke masjid ni 5 kali berjemaah apa semua, solat, puasa tak tinggal, puasa sunat buat, kita akan rasa tenang. Belum tentu. Belum tentu sebab sakinah tadi Allah beri. Boleh jadi Allah tak beri. Kenapa Allah tak beri? Mungkin ada perkara-perkara lain yang kita buat. Ya? Mungkin. Kita rajin solat. Tuan-tuan solat rajin. Contoh. Solat rajin. Tak tinggal solat. Awal waktu. Ya? Bila tak sampai, tuan-tuan sampai dulu. Bila lambat je nak azan, tuan-tuan azan. Fras Bilal. Asyik orang kena potong je tanya dia azan. Ya? Jaga, puasa buat, sunat semua buat. Dari segi amal soleh buat. Tapi ada benda yang larangan agama tuan-tuan buat. Contoh apa? Contoh putus silaturahim. Ya, contoh ibadah kita jaga, buat sungguh-sungguh. Puasa Isnin Khamis tak pernah tinggal. Tahajud seminggu mesti buat, mesti ada buat. Contohlah, ni contoh je. Kalau ada alhamdulillah, kalau ada hebat, memang itu amal soleh yang hebat. Satu-satunya solat sunat yang Allah sebut dalam Al-Quran, tahajud. Ya. Tapi dari segi hubungan masyarakat, ada sengketa dengan seorang daripada saudara kita sesama Islam. Putus, tak bertegur. Tak bertegur, tak dapat sakinah. Walaupun amal soleh tidak dijaga. Sebab apa? Sebab jaga hubungan silaturahim wajib. Wajib dan juga tak boleh putus. Islam bagi tempoh 3 hari je. Kita nak bergaduh, nak masam muka, nak rasa hati, ya, nak menyampah kat orang, tak nak tegur dia, 3 hari je. Masuk hari ketiga, kita tak bina balik hubungan, maka berdosa. Hari pertama tak berdosa, bergaduh, masam muka, tak nak tegur, tak apa. Sebab kita diberi peluang untuk mententeramkan jiwa yang tengah marah. Hari kedua boleh lagi, masuk hari ketiga tak boleh. Jadi, kenapa kita tak dapat sakinah tadi? Sedangkan kita rasa kita ibadah kita banyak. Sebab Allah tak beri, disebabkan halangannya kita putus silaturahim. Itu dia. Ya, jadi maknanya tuan-tuan, kalaulah ibadah dah jaga, ibadah dah buat sungguh-sungguh, ya, dah buat jaga sekarang ni,
pastikan benda-benda lain yang boleh mengganggu, menghalang ibadah kita tu jadi bagus, cantik, buang. Kalau sekarang ni masih ada lagi berdendam dengan orang, ada lagi orang kita tak nak tegur, jumpa tak nak tegur. Kalau yang jauh-jauh tu tak tegur memang tak ada masalah. Ini yang dekat, kita berjumpa kita tak nak tegur, berhenti. Maknanya baiki sekarang. Kalau tidak, rugi sangat kita. Okay? Hati dalam pandangan Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Apabila hati rosak, maka akan rosaklah semua perbuatan yang baik. Apabila hati menjadi baik serta ikhlas kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberkati rezeki dia. Itu dia maknanya hati. Ya. Dalam tubuh ni ada seketul daging, ada seketul darah. Ya. Yang kalau baik dia baiklah. Ya, kalau buruk dia buruk. Apa dia? Itulah hati. Nabi sebut. Ya. Abdullah bin Amr meriwayatkan sebuah hadis sebagai berikut. An Abdullah bin Amr, "Qila ya Rasulullah, ayyun nas afdal?" Ayyun nas afdal. Ya. Qala kullu mahmumil qalb, saduqil lisan. Qila saduqul lisan na'rifu. Fama mahmumul qalbi? Qala huwa at-taqiyyut naqi. La isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasada. Ada seorang bertanya, kila ada seorang bertanya, tak dinamakan, ya. Ada seseorang bertanya, ya, Abdullah bin Amr pun dia mungkin dia tak berapa perasan siapa yang bertanya tu, jadi disebut ada orang bertanya, ya Rasulullah, orang yang bagaimana yang lebih baik, lebih afdal, lebih mulia, ya, ataupun lebih utama. Kita ni nak jadi orang yang macam mana cara ni kita nak jadi orang yang paling utama, lebih afdal. Nabi pun jawab, orang yang hatinya bersih. Orang yang afdal ialah orang yang hatinya bersih dan lidahnya tidak berdusta, lidahnya tidak berbohong. Hati bersih, lidah tak berbohong. Ya, lidah tak berbohong, kita tahulah tak menipu. Hati bersih, macam mana nak kata hati bersih? Kita rasa sekarang hati kita bersih tak? Kalau kita buat penilaian, bagaimana kita nak buat penilaian hati yang bersih? Jadi orang tu bertanya lagi, lidah yang tidak berdusta kami tahu, ya, tapi apa makna hati yang bersih? Rasulullah SAW menjelaskan, hati yang bersih ialah hati yang bertakwa dan jernih. Hati yang bersih ialah hati yang bertakwa. Takwa itu makna apa? Takwa itu adalah makna, kalau segi takwa ni maknanya takut pada Allah, ataupun, ya, dia buat segala apa yang Allah perintah, dia tinggal segala yang Allah larang, ya. Tidak diselubungi oleh dosa, tidak durhaka dan tidak dengki. Nak tahu ke hati kita ni bersih ke tak, itu dia Nabi kata. Yang pertama, hati kita ini sentiasa takut pada Allah. Maknanya nak buat sesuatu takut pada Allah, takut kemurkaan Allah. Kemudian apa lagi, kita tak ada dosa ni menjadi satu benda yang ada masa buat, ada masa tak buat, ada masa kita rasa nak buat, kita buat, tak kisah tentang dosa. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, tidak derhaka. Ya, tidak durhaka kepada Allah dan Rasul. Dan yang keempat, dia tidak hasad, tak dengki. Ada tak dalam hati kita ni rasa dengki ke orang? Kalau tak ada, alhamdulillah, dah ada dah tanda hati kita ni hati yang bersih. Ya, tu dia. Jadi macam mana sekarang? Kenalah kita membiasakan diri, latih hati ni, ya, kalau lihat kelebihan pada orang, tidak menimbulkan kedengkian. Baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesuatu masyarakat yang mempunyai sikap dan hati yang bersih, kasih dan cinta sesama muslim, saling bantu-membantu, maka masyarakat itu akan hidup dengan aman. Ya, insya-Allah kalau kita ni tak ada rasa dengki ke orang, penduduk kampung qaryah Sunggala, kaum sawah Sunggala ni, masing-masing ni tak ada rasa dengki, tak ada rasa persengketaan, ya, dalam kalangan penduduk, insya-Allah kita akan jadi baik. Ya, kita akan aman, kita akan rasa kehidupan di sini, ya,
terasa. Berjalan jauh sikit, terasa nak balik, teringat nak balik. Sebab suasana kita ni lebih kita hargai. Jika masyarakat itu tak wujud, maka ia akan berlakulah perkara yang tak baik, dan masyarakat tidak akan hidup dengan aman, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam firman-Nya. Kalaulah tak ada dalam kita ni, tak ada nak saling bantu membantu, tak ada rasa semangat kekitaan sesama kita, masing-masing hanya jaga diri masing-masing, maka tak adalah keamanan. Masyarakat yang tidak mempedulikan sesama sendiri. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Hashr ayat 10. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang Islam yang datang kemudian daripada mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami perasaan hasad, dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha melimpah belas kasihan dan rahman. Bagaimana Allah tunjukkan ada satu perasaan di kalangan orang-orang yang beriman, yang ajar, yang meletakkan pengharapan kepada Allah, bahawa nak minta supaya Allah jadikan kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang penuh dengan keimanan. Dan mereka minta supaya mereka ni tidak memandang orang yang beriman, orang yang baik, yang bertakwa, yang beriman ni, kita rasa benci pada mereka. Kita melihat orang-orang yang berilmu, ulama-ulama contohnya, orang yang jaga agama, kita pandang mereka. Kalau kita pandang mereka dengan pandangan yang tak senang, perasaan pandangan dengan pandangan yang tak suka, maka dalam tak kenalah kita dengan tadi. Kita ni adalah orang yang memandang orang yang baik, orang yang beriman itu dengan pandangan buruk. Allah ajar berdoa, minta supaya hati kita ni, dengan orang-orang yang jaga agama, kita pandang baik. Kita tak ada. Kita kadang-kadang kita tak suka dengan satu-satu tokoh, satu-satu individu. Dia adalah orang yang baik, orang yang jaga agama, tapi kita tak suka, maka kita pun meluahkan rasa marah. Tak boleh, itu tak dibenarkan. Rasa permusuhan yang tumbuh dan berakar dalam hati akan mengikis keimanan dan mengeraskannya sehingga tidak dapat menerima kasih sayang dan kedamaian. Maknanya kalau kita ni dalam hati kita ni timbul rasa benci ke orang, rasa tak suka ke orang, rasa kita pandang orang tu orang yang baik, bukannya orang yang durhaka pada Allah. Ni orang yang baik, orang yang jaga hubungan dia dengan Allah, orang yang kita tahu, kita lihat dari segi cara dia pun, kehidupan dia pun, dia adalah orang yang baik. Lihat dia dengan pandangan buruk, kita pandang dengan pandangan buruk, disebut bahawa apa kita pandang buruk, dia akan berada dalam hati. Yang kita pandang buruk tu, dia akan jadi satu titik-titik dalam hati ni. Titik ini makin lama makin merebak dan juga akan keraskan hati. Akhirnya apa? Akhirnya dia bukan mudarat pada orang yang kita pandang buruk, tapi dia akan mudarat pada kita. Akhirnya apa? Hati kita ni jadilah hati yang keras, hati yang tidak baik. Dengan itu pelaksanaan ibadah yang diwajibkan oleh agama tidak dapat mendatangkan kebaikan apa-apa dalam jiwa dan tidak akan terpelihara. Dengan itu kita buatlah ibadah. Kita buatlah ibadah-ibadah yang difardukan pada kita. Ibadah itu tadi tak akan mampu dapat perbaiki diri selagi mana kita tak perbaiki sendiri. Ibadah dia takkan dapat buang benda-benda buruk dalam hati selagi mana kita tidak tinggalkan keburukan tersebut. Bila kita tinggal, kita buat ibadah, insya-Allah dosa-dosa yang kita pernah buat dulu Allah hilangkan. Tapi kalau keburukan itu masih terus, kita kekalkan, kita buat juga, kebencian kita pada manusia, contoh tadi, kepada orang-orang yang baik, orang-orang
yang alim, kita pandang buruk, maka dia merosakkan hati kita. Rasa permusuhan merosak hati orang yang dengki. Dia akan tergelincir dalam perbuatan dosa. Sama ada dari sekecil-kecil dosa yang dapat menjatuhkan harga dirinya, hinggalah kepada dosa-dosa besar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matanya yang membenci orang lain, contoh, pandang orang benci. Tengok susuk tubuh orang tu, orang alim, kita pandang benci. Contoh, mata dia, kalau orang yang jenis nak suka cari keburukan orang, dia pandang siapa pun, dia akan pandang, dia akan cari mana dia benda buruk. Kita ni bila kita melihat orang, kita mudah nampak buruk. Kita mudah nampak buruk. Mudah sangat. Sebab memang kita ni, kita akan lebih sensitif dengan benda buruk daripada benda baik. Kalau nampak benda buruk, kita akan dapat cepat cam. Benda yang baik biasanya kita anggap tu biasa. Itu dia. Sebab tu kalau kita tengok contoh, kalau kita fikirkan mata kita ni, orang yang kalau jenis orang yang suka, yang jenis hatinya keras ni, hati yang tak baik tadi, dia pandang orang, dia akan nampak, dia akan lihat keburukan pada orang tu. Dan dia tak akan buta, dia tak akan dapat melihat kebajikan ataupun keutamaan seseorang. Malah dia gemar membesar-besarkan kekurangan orang lain. Ini bahaya. Kalau kita lagi fikir, kalau kita dalam kehidupan kita pandang orang, kita nampak benda buruk, banyak benda buruk, maka kita kena tengok, bukan penilaian kita pada orang tu, kita kena nilai diri kita. Kenapa kita nampak benda yang buruk pada orang tu lebih banyak? Itu dia bahaya. Okey. Bahkan kedengkian mendorongnya berkhayal tentang sesuatu, atau mereka cerita kosong yang dusta. Semua itu merupakan perbuatan yang sangat dicela oleh agama Islam. Ni hasil daripada penyakit dengki tadi, hasad. Bila kita hasad ke orang, kita akan mulalah lihat benda yang buruk pada orang tu. Kita pun mulalah, akhirnya kita sampai menyebut benda yang dia tak buat, dia tak berlaku pada dia, kita buat. Sebab apa? Kita menggambarkan keburukan tu dia buat. Sampai akhirnya timbullah fitnah. Agama Islam selalu memperingatkan umatnya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan itu. Bahkan Islam memandang bahawa usaha menjauhkan diri dari sifat benci dan dengki adalah merupakan satu pendekatan yang terbaik dalam mencari redha Allah. Islam suruh kita ni, kalau kita mula ada rasa dengki ke orang, ataupun mula ada rasa tak suka ke orang, cepat kita tinggalkan. Cepat kita buang. Itu dia. Seperti mana sabda Nabi SAW, Ala uhbirukum bi afdala min darajatis siyam was-salah was-sadaqah. Qalu bala. Qala islahu zatil bain. Fa inna fasada zatil baini hiyal khaliqah. La aqulu tahlikus sya'ara walakin tahlikud din. Rawahu At-Tirmizi. Nabi, mau tak kalian? Nabi kata kepada sahabat-sahabat, aku bagi tahu. Nabi kata, nak tak kamu tahu apa benda yang lebih afdal kedudukannya, darjatnya, melebihi solat, puasa, sedekah. Ada benda yang lebih utama, Nabi kata, yang lebih baik. Lebih baik daripada kita buat solat, kita buat puasa, kita beri sedekah. Sedangkan ini adalah ibadah yang kita cari. Kan, solat, puasa, sedekah ni memang solat yang kita sentiasa ambil peluang. Solat fardu bukan lagi ni keutamaan, bukan lagi yang yang kita fikir susahkan lagi. Kita dah fikir solat sunat sekarang. Cari peluang macam mana buat solat sunat. Sebab solat fardu dah lepas, memang dah menjadi satu bukan lagi satu kesulitan bagi kita. Contoh. Tapi Nabi kata ada benda yang lebih utama daripada solat, puasa dan juga sedekah. Sahabat kata apa? Nak Rasulullah. Bala. Maka Nabi pun sebut. Benda yang lebih afdal tadi itu apa dia? Baiki hubungan antara sanak saudara. Kita jaga hubungan kita dengan saudara mara kita, adik-beradik, saudara mara, jaga hubungan tu. Kalau rosak, perbaiki sekarang. Baiki. Kalau
ada sengketa, baiki sekarang. Itu lebih baik daripada, lebih besar pahalanya daripada solat, puasa dan juga sedekah. Kita ada perselisihan adik-beradik, baiki sekarang, maka kita akan dapat pahala yang sangat besar. Ya? Sebab rosaknya hubungan itu akan memotong. Sebab kalau rosak hubungan kita saudara mara ni, contoh adik-beradik tadi, Nabi kata dia akan potong. Nabi kata, aku tidak kata potong rambut, bukannya potong termasuk potong rambut, tapi apa dia? Dia potong agama kita, iaitu rosak agama. Ya, kalau kita dalam hubungan adik-beradik, saudara mara, ya, kita bertelingkah, ya, bermasam muka, sangat buruk. Kalau dengan orang lain sesama Islam yang bukan ada hubungan darah pun buruk, apatah lagi yang ada hubungan darah. Ya, kalau ada, kita perbaiki sekarang. Kita yang perbaiki. Maknanya kita yang pulihkan, maka kita akan dapat pahala yang sangat besar. Kalau nak dapat pahala yang lebih besar daripada solat, puasa tadi tu, itu, ya, perbaiki sekarang. Maknanya kalaulah dengan adik-beradik, kita mengalah, contohnya. Kita mengalah, kita yang mula menghulurkan tangan untuk baiki balik. Tapi kalau kita masih juga tak nak, maknanya hati kita tadi keras. Sebab apa hati keras? Sebab banyaknya penyakit dalam hati, ya, menyebabkan kita tak boleh nak mengalah ataupun nak perbaiki hubungan tadi. Ya. Baik, sikit lagi. Kita habis yang satu lagi bab ni. Syaitan mungkin tak akan memujuk orang yang berakal sihat supaya sembah berhala. Tetapi syaitan bertugas memujuk rayu manusia dan membawa mereka ke lembah bencana dengan memalingkan fikiran mereka daripada Tuhan, sehingga lupa pada kewajipan terhadapnya. Kita ada musuh yang besar, aduwan. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina. Sesungguhnya pada kita manusia ni ada musuh yang paling utama, iaitu syaitan. Allah kata musuh yang nyata. Ya, syaitan nak hasut tuan-tuan kita semua ni yang memang dah berada di sini untuk berpaling pada Islam, ya, sembah berhala ke, sembah tukar agama ke, tak ada dah. Gagal dah syaitan. Ya, dia tak boleh buat dah. Syaitan nak hasut kita supaya kita murtad contohnya, jadi kafir, tak boleh. Sebab kita ni orang yang jaga solat. Orang yang jaga solat, syaitan tak boleh buat. Ya. Tapi kalau nak kira macam tu, habis syaitan, tak ada kerja dah dia. Tapi dia buat dengan cara lain. Dengan cara apa? Dengan cara dia datang ke penyakit-penyakit hati. Kita tadi yang jaga solat, kita ada dengki. Kita tadi kita mudah marah. Kita ni benda-benda lain. Kita buat solat, kita rasa bangga dengan ibadah kita buat. Dia rosakkan ibadah tu. Dia bukan rosakkan akidah. Akidah dia tak mampu nak buat dah. Ya? Tapi dia rosakkan ibadah yang kita buat. Akhirnya kita buat ibadah, pahalanya sama ada tak ada ataupun hanya sedikit saja pahala. Ya, sebab tu orang-orang yang hebat berkata, disebut kita manusia dalam kehidupan ni nak banding dengan syaitan. Ya, nak banding dengan syaitan. Kita ni, hidup kita ni, kita banyak benda nak kena buat. Manusia ni dalam kehidupan, kita banyak sangat benda nak kena buat. Berbanding dengan syaitan, tak ada benda nak kena buat. Apa kita nak kena buat? Kita, kehidupan kita manusia ni, kita perlu cari rezeki. Kita perlu beribadah. Kita perlu berkeluarga. Kita kena fikir tentang masyarakat. Kita kena fikir macam-macam benda. Sibuknya kehidupan kita ni. Macam-macam benda kita kena buat. Kita ni manusia. Ya? Orang pencen pun nak kata, bukan kata walaupun dia tak bekerja, tapi macam-macam dia fikir. Hal negara boleh pencen, dia fikir. Ya? Ni besok nak PRU. Lagilah orang pencen yang paling kuat ya memikirkan masalah negara. Kan? Macam-macam kita nak buat. Pagi kita buat ini, sampai tengah hari ada benda kita buat. Sampai ke petang, sampai ke malam. Tak habis-habis kerja kita. Tapi syaitan apa kerja dia? Tak ada. Syaitan tak perlu nak berkeluarga.
Syaitan tak perlu nak cari rezeki. Syaitan tak perlu nak beribadah sebab dia dah dilaknat. Tak perlu ibadah dah. Kan? Apa tengah kerja dia? Kerja dia satu je. Apa dia? Hasut kita. Tu je kerja syaitan. Ya, 24 jam yang manusia perlu mengisi waktu hidup dengan kerja-kerja macam-macam. Syaitan 24 jam tu satu je benda. Kerjanya hasut kita je. Kita kerja berat, dia kerja relax. Tu dia. Senang je kerja dia. Kan? Itu dia, beza dia. Ya. Jadi kalau kita akan penat, tapi syaitan dia tak penat. Kita buat kerja macam-macam, rasa penat, rasa macam-macam, letih sebagainya. Tapi syaitan tak ada, sebab kerja dia tu je. Ya, dia datang kat kita asut tak berjaya, dia undur sekejap. Ya. Dia relax, datang balik. Ya. Dan dia adalah yang tidak berputus asa. Dia akan cuba macam-macam cara. Ya. Kita solat lagi ni. Tuan-tuan datang ke masjid ni, ya, hari ni. Tuan-tuan datang ke masjid ni, daripada nak datang tadi, daripada rumah tadi, bermula daripada rumah nak keluar tadi, syaitan dah hasut dah. Ya, syaitan dah mula hasut. Kalau dalam Imam Ghazali ajar kitab Minhajul Abidin, dia kata syaitan dia akan buat 7 cara. Ada 7 cara supaya kita kalah dengan dia. 7 strategi dia. Bermula kat rumah. Kat rumah tadi mula nak datang, dia dah mula dah. Dia cuba yang pertama. Cuba yang pertama apa? Bisik kata, tak payah datang lah hari ni. Jangan datang lah hari ni. Hari ni tak payah pergi, besok lah pergi pula. Dia asut, suruh jangan pergi. Kan? Tapi tuan-tuan kuat. Besok-besok lah, hari ni pergi. Langkah pertama, hasutan pertama, clear, lepas. Boleh buat. Ya. Dah itu, dia buat pula cara kedua. Kita dah mula pergi. Dia bila kita pergi tu, ya, dia hasut cara kedua pula. Okey, kalah yang pertama. Kita pun sampai masjid. Sampai masjid, dia pun hasut. Tak payahlah buat ibadah ini, sebab tak payah solat sunat tahajud lah. Tahiyatul masjid lah. Duduklah, ada kawan tu duduk bersembang. Dia pun bisik. Kan? Tak, kalau ada tadi tu nasib lah kan. Tak masukkan siapa pun. Contoh. Kita semayang tahiyatul masjid. Kita pun semayang. Tahiyatul masjid ni solat dapat pahala besar. Kita pun semayang. Kalah dia. Dia putus asa? Tak. Dia hasut. Cara ketiga apa? Dia kata, kena buat cepat solat ni, sebab lepas ni nak buat solat lain pula. Nak buat banyak solat. Dia hasut kita supaya kita kejar buat ibadah banyak. Patut buat ibadah banyak baik. Tapi kita akan jadi apa? Tergesa-gesa. Kita pun solat lah, Allahu Akbar. Fatihah tu punya laju. Yang dengar, Alhamdulillah waladdallin je. Yang tengah-tengah tu tahu mana dah. Sebab apa? Nak kejar, lepas tu nak buat solat lain pula. Tu rosak ibadah. Ya. Katalah kita solat dia, tak, kita pun solat dengan tenang, buat dengan baik, elok je. Ya. Buat dengan baik, kita pun buat dengan tenang, dengan baik, apa semua. Ya. Macam cantik. Gagal dia, tapi dia buat cara lain pula. Dia hasut kita apa? Wah, hebat kamu ni, boleh buat solat macam ni, baik. Dia bisik, rasa ke hati kita ni apa? Kita pun rasa, wah, kita boleh buat solat ni dengan tertib, dengan cantik, dengan tomak ninahnya punya baik. Akhirnya apa? Kita rasa apa? Takbur. Ataupun rasa ujub. Timbul ujub. Oh, aku buat dengan sepatutnya, sempurna, sesempurnanya. Rosak. 7 cara. Itu baru 4-5 lah. Yang lain-lain tu sambung ke datang. Ya. Itu contohlah macam mana syaitan. Jangan kita kata bila kita dah selesai buat ibadah ni, kita rasa kita dah cukup. Sebab itu dalam agama ni, dia suruh kita ni, bila kita buat sesuatu, lepas buat tu apa? Muhasabah. Duduk sekejap fikir. Tadi solat tadi macam mana agaknya? Muhasabah. Kita fikirkan sejenak supaya kita boleh perbaiki bila kita buat akan datang. Tadi saya solat maghrib tadi, banyak juga benda macam-macam plan boleh buat dalam masa solat maghrib tadi. Ya.
nak banjir sini macam mana nak atasi banjir, semua dalam semayang dapat buat plan. Kan? Fikir, tak jadi, tak khusyuk. Maka kita perbaiki. Tapi kalau kita tak nak muhasabah, maka kita akan berterusan dengan kesilapan ataupun dengan halangan-halangan yang tadi tu. Maka rugilah kita. Wallahu a'lam. Cukuplah untuk malam ni. Mohon maaf salah silap dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat dengan apa yang kita baca malam ni. Tak ada penerangan mana pun, sekadar membaca saja, ya, sedikit-sedikit sajalah, tukuk tambahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.